Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hijau merimbun pohon cemara, hinggap tempua mencari makan. Sebelum kata menghurai bicara, salam dihulur, takzim dipersembahkan. Selamat bertemu secara maya ke Seminar Pendidikan dan Pertandingan Inovasi Peringkat Antarabangsa IPG KDRI 2021 pada 21 hingga 22 September 2021. Baiklah, tajuk kajian saya pada kali ini ialah aplikasi pembelajaran berasaskan masalah terhadap sikap dalam pembelajaran kemahiran menulis bahasa Melayu. Kandungan dalam kajian ini ialah pertama, pengenalan, surutan kajian, metodologi kajian, dapatan kajian dan kesimpulan. Bagi pendahuluan, masalah pengajaran dan pembelajaran PDP guru yang kurang berkualiti dan menyeronokkan menyebabkan sikap murid menurun serta memberi kesan kepada perubahan sikap murid dalam pembelajaran kemahiran menulis bahasa Melayu. Kajian yang dijalankan bertujuan untuk menganalisis dan menghuraikan persepsi sikap murid terhadap aplikasi PBM dalam pembelajaran kemahiran menulis bahasa Melayu. Kaedah PBM merupakan kaedah pembelajaran aktif berpusatkan murid yang penting dan sangat diperlukan oleh murid untuk berdaya saing pada abad ke-21. Kita lihat serotan kajian. Ada 3 surutan kajian oleh pengkaji lepas. Yang pertama, Abdul Karim 205 dari kesimpulan menyatakan bahawa sikap positif pelajar perubatan berbanding pergigian dalam PBM dalam kajian beliau. Kemudian Nur Hisam juga dan Abdul Rahim 2018 menyatakan bahawa meningkatkan literasi BM dalam PDP menggunakan aplikasi PBM. Kemudian Abdul Rasid dan rakan-rakan 2013 juga menyatakan bahawa guru perlu mengambil inisiatif menjadikan PDP yang menyeronokkan. Seterusnya, kita lihat kepada metodologi kajian. Dalam kajian ini, kita melihat kepada pendekatan kuantitatif yang telah digunakan, kemudian kaedah tinjauan yang dijalankan dan juga menggunakan instrumen soal selidik dan juga teknik persimpulan yang telah kita gunakan. Untuk populasi kajian, murid-murid yang dipilih adalah murid tahun 6 sekolah rendah daerah Larut Masang dan Selama. Kemudian persimpulan rawak bersastra, iaitu 300 orang murid dipilih dengan mengedarkan 300 borang soal selidik telah kita terima. Kemudian saiz simpul yang kita gunakan, kita telah menetapkan 3 faktor, iaitu darjah alfa, kuasa ujian dan kesan saiz, di mana kita telah menjalankan kajian rintis sebelum ini. Kemudian nilai alfa yang kita harapkan ialah itu nilai alfa sebanyak 0.5, kuasa ujian sebanyak 0.8, kemudian kesan saiz antara 0.5 hingga 0.8 dan menggunakan simple kurang-kurangnya 1,000 orang murid bagi memperolehi keputusan yang baik. Baiklah, kita lihat kepada dapatan kajian. Dapatan kajian dalam kali ini kita melihat kepada 5 konstruk yang kita gunakan dalam kajian soal sidik. Yang pertama, kita melihat kepada pencapaian kemahiran. Yang kedua, kita melihat kepada etika. Kemudian kita melihat kepada keyakinan. Kemudian kita melihat kepada kebimbangan. Itu ada 14 semua soal sidik yang telah kita jalankan. Ini adalah contoh taburan skor min, sisihan piawan, kekerapan dan peratus, persepsi sikap murid terhadap aplikasi PBM dalam kemahiran menulis bahasa Melayu. Ada 14 soalan yang kita telah kemukakan, iaitu S1 hingga S14. S ialah sikap. Baiklah, apakah aplikasi persepsi sikap murid terhadap PBM dalam pembelajaran kemahiran bahasa Melayu? Jadi kajian analisis mendapati skor min paling tinggi ialah item 7, iaitu M3.93 dan sisihan perawan 0.4, manakala item 11 M sama dengan 3.74 dan sisihan perawan sebanyak 0.8 menunjukkan skor min paling rendah.
Analisis peratus dan kegerapan paling tinggi adalah item 7 N327 96.18%, manakala item 2 N1 sama dengan 0.29% sangat tidak setuju, sangat rendah. Item 5 N sama dengan 1 0.29% juga responden menjawab sangat tidak setuju dan amat kurang. Kesemua 14 item yang dikemukakan bagi peratus setuju dan sangat setuju kepada murid mendapati peratus yang tinggi melebihi 90%. Jadi secara keseluruhannya peratus sikap murid terhadap aplikasi PBM adalah tinggi, iaitu min keseluruhan sebanyak 3.85 berada pada tahap tinggi. Ini menunjukkan sikap murid sangat positif terhadap PBM dalam kemahiran menulis bahasa Melayu. Konstruk pencapaian dan hak asasi murid. Secara keseluruhannya 3 item yang kita kemukakan kepada responden untuk menjawab sangat setuju itu sebanyak 90%, manakala kesemua 3 item responden menjawab sangat tidak setuju iaitu peratus kurang 3%. Analisis peratus dan kegerapan bagi item 7, 10 dan 12 bagi pernyataan sangat setuju masing-masing ialah N327 96.18%, N321 ialah 94.41% dan N317 93.24%. Peratus dan kegerapan bagi N327 96.18% adalah sangat tinggi bagi responden yang menjawab sangat setuju, tetapi hanya N3 itu 0.8% responden yang menjawab soal CD amat kurang bagi jawapan sangat tidak setuju bagi item 7. Untuk konstruk etika pula kita melihat item 6 iaitu minnya adalah M sama dengan 3.83, sisihan piawai adalah 0.6, iaitu berada pada tahap tinggi. Peratus serta kegerapan bagi responden yang menjawab sangat setuju adalah N310 sebanyak 91.18%, manakala peratus dan kegerapan yang menjawab sangat tidak setuju ialah N7 2.06%, amat kurang. Kemudian keperhatian. Itu item 1, 3, 11 dan 13 masing-masing skor minnya ialah 381, 396, 374, 385, SP-nya ialah 0.6, 0.5, 0.8 dan 0.5 berada pada tahap tinggi kecuali item 11 iaitu penanda tahap bagi min ialah sederhana. Secara keseluruhannya 4 item yang dikemukakan untuk kesemua item responden menjawab sangat setuju menunjukkan peratus melebihi 80%, manakala item 4 juga peratus kurang 5% responden menjawab sangat tidak setuju. Untuk keyakinan kita lihat kepada item 4, 5, 9 dan 14 iaitu skor minnya ialah M3.88, 3.90, 3.82 dan 3.80, iaitu SP-nya 0.5, 0.4, 0.6 dan 0.5 berada tahap penanda skor min yang tinggi. Keseluruhan 4 item menjawab sangat setuju melebihi 80%, manakala kesemua 4 item responden menjawab sangat tidak setuju hanya 3%. Kebimbangan juga ialah bagi item 2 dan 8. Skor min yang diperoleh ialah M3.89, 3.92 dan SP-nya ialah 0.3 dan 0.4 berada pada tahap tinggi dan peratus kegerapan N307 90.28% dan N32 90%. Keseluruhannya kedua-dua item responden menjawab sangat setuju menunjukkan peratus melebihi 90%, manakala kedua-dua item responden menjawab sangat tidak setuju menunjukkan peratus kurang 2%. Kita lihat jadi daripada jadual tersebut menunjukkan bahawa tahap skor yang tinggi ini dibuktikan dengan jumlah min M sama dengan 3.85 menjelaskan bahawa persepsi sikap murid terhadap aplikasi PBM dalam pembelajaran kemahiran menulis bahasa Melayu amat tinggi dan maklum balas yang amat positif oleh responden kajian. Kebanyakan item yang dikemukakan bagi peratus setuju kepada murid mendapati peratus yang tinggi melebihi 90%, iaitu 10 item. Manakala 4 item sahaja kurang 90%. Keadaan ini jelas menunjukkan bahawa responden punya sikap yang positif terhadap PBM dalam pembelajaran kemahiran menulis bahasa Melayu. Dapatan ini disokong oleh kajian Jerry dan Zamri 2014 yang menunjukkan bahawa sampel kajiannya sikap yang positif dalam mempelajari mata pelajaran bahasa Melayu di dalam kelas juga disokong oleh Abdullah
yang mendapati simpel kajian sikap yang positif terhadap pelajaran bahasa Melayu. Turut menyokong ialah Nur Hashimah, Junaini dan Juhad Zaharani 2011 lari dengan kajian di atas, iaitu simpel kajian sikap yang positif terhadap bahasa Melayu. Begitu juga dapatan Kamilah 2015 yang mana murid Cina dan simpel kajian mereka juga menunjukkan sikap yang positif terhadap pelajaran bahasa Melayu. Turut menyokong ialah Jaliza dan Hamzah 2014, juga Hairo 2017 yang menunjukkan bahawa sikap murid Bajau dalam mempelajari bahasa Melayu sebagai bahasa kedua adalah sangat positif. Juga disokong oleh Zeri dan Nabi 2011 yang menyatakan bahawa keputusan yang positif yang tinggi bagi murid Iban dalam mempelajari bahasa Melayu sebagai bahasa kedua. Jadi sebagai kesimpulan, sikap murid terhadap pembelajaran kemahiran menulis bahasa Melayu di peringkat sekolah rendah dalam memperangsangkan, iaitu aplikasi PBM merupakan wadah untuk melahirkan murid yang berkeupayaan belajar ke peringkat yang lebih tinggi. Cadangan saya dalam kajian ini iaitu panitia dan guru mata pelajaran bahasa Melayu memainkan peranan memikirkan corak pengajaran kemahiran bahasa Melayu yang dapat meningkatkan pencapaian etika, keperhatian, keyakinan dan keseronokan dalam pembelajaran kemahiran menulis bahasa Melayu. Juga, aspek lain yang perlu diberi pendekatan ialah pedagogi bahasa Melayu yang berkesan yang digunakan dalam pengajaran bahasa Melayu di samping aspek-aspek kurikulum bahasa Melayu, program dan intervensi yang dijalankan. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.